Muhammad dia macam ni, macam kawan kita apa. Sebutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelaran-gelaran ni janganlah kita tinggal sebagai penghormatan kepada mereka, penghormatan kepada orang yang kita cinta dan kasih, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah bersabda. Bila Aisyah kata Nabi bersabda, beza dengan Umar tadi. Umar kata aku mendengar, mana kuat lagi? Aku mendengar tu lebih kuat. Nabi bersabda itu berkemungkinan sama ada dengar memang secara terus ataupun ada benda lain, tapi sampai sabda itu kepada, contoh begitulah. Tapi sebenarnya dalam hadis ini bila surah Aisyah kata Nabi bersabda, maka Aisyah tu orang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia dengar daripada mulut Nabi, yaghzu jayshul al-Ka'bah, sepasukan tentera menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard, dan apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tiba-tiba mereka dibinasakan kesemuanya, keseluruhannya. Tentera yang datang nak serang Kaabah, ketika mana mereka sampai di satu kawasan lapang, maka mereka dimusnahkan awal dan akhir. Maknanya keseluruhan dalam bala tentera itu dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Perkataan yukhsafu, bukan yang ada kitab ni lah, boleh membawa makna ditelan bumi, khasaf, ataupun beri makna dimusnahkan mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bila Nabi sebut begitu, Nabi kata ada bala tentera yang menyerang Kaabah. Bila mereka sampai di kawasan lapang, mereka dimusnahkan oleh Allah keseluruhannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, qalat, dia telah berkata, qultu, aku telah berkata, ya Rasulullah. Tengok, Aisyah sendiri pun panggil suaminya Rasulullah. Kita ni siapa Nabi panggil? Muhammad. Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Bagaimanakah, mengapakah mereka dibinasakan keseluruhannya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu. Maknanya bala tentera yang datang menyerang Kaabah ini tak semuanya datang nak serang Kaabah. Ada di kalangan rombongan-rombongan saudagar yang join bala tentera ini, bukan join nak serang Kaabah, tapi pergi menuju ke Mekah. Dan dengan rombongan saudagar ataupun pedagang ini semuanya dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Aisyah bertanya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Bagaimana nasib orang yang tak mau nak serang Kaabah ni? Cuma mereka kebetulan berada dengan tentera yang nak menyerang Kaabah. Bukankah teraniaya? Lalu Nabi SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyyatihim. Mereka dimusnahkan awal dan akhir. Maka semua yang duduk dalam bala tentera itu dimusnahkan tanpa mengambil kira dia saudagar ke, pedagang ke, atau niat saja nak pergi masuk kumpulan tu ke. Cuma summa yub'asuna ala niyyatihim, tetapi pada hari akhirat kelak mereka akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Siapa yang pergi niat nak runtuh Kaabah, nak serang Kaabah, dapatlah ganjaran yang azabnya. Siapa yang masuk bukan niat nak runtuh Kaabah, hanya kebetulan berada dalam grup tu, perjalanan tu lebih selamat berada dengan bala tentera ni, kemudian dimusnahkan oleh Allah, maka mereka tidak dikira
sebagai orang yang nak meruntuhkan Kaabah, tak dapatlah dosa tu. Tapi bila? Pada hari akhirat, bukan dekat dunia. Tuan-tuan, hadis ini, kata ulama hadis, bala tentera yang nak serang Kaabah ni telah berlaku ataupun tidak. Ada pandangan yang tidak kuat yang mengatakan bala tentera yang dimaksudkan di sini adalah Abrahah, tentera Abrahah. Tetapi dalam kebanyakan, bila saya rujuk pandangan ulama hadis, kebanyakan yang mengatakan bukan merujuk kepada tentera Abrahah, tetapi dia merujuk kepada sesuatu yang mungkin akan berlaku atau mungkin telah berlaku, kita tak tahu. Dan tak penting untuk kita cari siapa bala tentera. Yang penting ialah kita mengambil iktibar daripada hadis tersebut, pentingnya niat itu. Dan jangan berada dalam golongan yang salah walaupun niat yang baik. Tak faham kan? Sebab bila Allah Ta'ala turunkan bala, maka kena kesemuanya sekali. Yang baik-baik pun kena. Yang walaupun niat dia tak mau berada di konsert umpamanya, niat dia mungkin nak masuk konsert tu nak ambil gambar bukti-bukti kata berlaku banyak kemungkaran, kan? Contohlah, dia pun masuk. Kebetulan Allah Ta'ala dah takdirkan untuk tu jatuhkan ataupun berlaku bala bencana, habis semua orang mati dengan dia kamera tu sekali mati. Tapi orang pun tengoklah dekat dunia, tengok rupanya dia ni pun sama juga macam orang lain, nampak macam baik. Bezanya ke akhirat kelak, bila Allah Ta'ala bangkitkan, maka dia akan berhujah mengikut niat dia, manakala orang lain mengikut niat masing-masing. Sebab tu penting niat. Sebab tu tuan dalam masalah kita buat jamak takhir. Jamak takhir kan, dalam mazhab Syafi'i, bila kita nak buat jamak takhir, kita wajib berniat pada waktu solat yang pertama, kan? Kita nak buat jamak takhir Zuhur dengan Asar. Dalam waktu Asar, dalam waktu Zuhur wajib kita berniat yang kita nak tangguh atau lewatkan sembahyang Zuhur itu ke dalam waktu Asar. Kenapa begitu, tuan-tuan? Apa penting niat di situ? Andai kata kita mati sebelum sempat kita buat sembahyang Zuhur, maknanya belum sempat kita nak buat jamak takhir, kita mati, maka niat kita tadi menafikan yang kita ini sengaja meninggalkan solat, tetapi kita nak tangguh solat itu ke waktu Asar. Maknanya terlepas daripada dosa meninggalkan solat ataupun melengah-lengahkan solat. Niat nampak macam kecil, tetapi implikasinya cukup besar dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kedua ini adalah pentingnya niat tersebut, dan kita perlu berada dengan orang golongan yang betul. Sebab kalau Allah Ta'ala turunkan bala bencana, maka dia akan kena semua. Kalau kita duduk bersama orang mungkar, kalau Allah turunkan bala bencana, maka orang yang baik itu pun akan turut kena. Cuma bezanya nanti pada hari akhirat lah, niat kita itu akan menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terlepas daripada azab siksaan. Itu apa kita kata pengajaran daripada hadis yang kedua. Tak kiralah sama ada tentera ni tentera Abrahah ke tidak ke, kata ulama hadis tak penting untuk kita cari. Sebab Nabi guna perkataan yaghzu. Yaghzu ni fi'il mudhari', kata kerja kini, disebut begitulah bahasa Arabnya. Bukan kata kerja lampau. Kata kerja lampau ni yang dah berlaku. Kalau dah berlaku, mungkinlah para muhadis ni dia akan cari sejarah-sejarah yang dah berlaku yang menyerang Kaabah, maka sudah pasti Abrahah, peristiwa Abrahah itu termasuk. Tetapi bila Nabi sebut yaghzu, yaghzu ni dalam kata kerja yang kini ataupun mungkin akan berlaku, akan datang berlaku. Mana tahu di akhir zaman nanti kan ada hadis, di akhir zaman itu akan datang sekumpulan orang daripada Afrika ni, Zusuai Patai, betis mereka halus, kecil. Mana orang kulit hitam ni lah yang gelap-gelap ni, kurus ni. Mereka akan datang menyerang Kaabah, meruntuhkan, meleraikan Kaabah tu satu persatu. Wallahu a'lam, kita tak tahu yang mana satu. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, masalah niat. Niat dan di mana kita letak diri kita itu. Dan niat tu paling penting. Baik.